ini. Sifat ini ialah daripada sifat kamalat setengah daripada wujud kidai baka. Maka ni tafriq pada kata maka istighna Allah Ta'ala, maka lazim bagi Allah, wajib bagi Allah kena bersifat dengan kamalat itu setengah daripada wujud kidai baka mukhalafatu Ta'ala li hawadis. Kemudian apabila nak pelebar masalah laginya, maka wajib, maka apabila wajib, apabila pasti baginya bagi Allah segala sifat ini. Mana segala sifat ini? Yang tersebut daripada sifat kamalat yang dikatakan wujud, kidai, baka, mukhalafatu Ta'ala lil hawadis. Tak boleh. Maka boh kata apabila wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, segala sifat kamalat daripada wujud, kidai, baka ni. Jawab bagi apabila. Jawab. Apabila tu dia panggil ada syarat. Apabila wajib, nescaya mustahil oleh segala lawan sifat ini. Makna kata ketika tu mustahil lah. Tertudak lah. Tak terimalah pada akal kita oleh sifat ataupun lawan ninya. Apa lawan ninya? Lawan bagi wujud ialah al-adam. Lawan bagi kidam ialah al-hudus. Lawan bagi baqa ialah al-fana. Makna kata mustahil. Makna tertudak di Allah Ta'ala nak bersifat dengan tak ada. Nak bersifat dengan kata baru. Nak bersifat dengan binasa. Nak bersifat pergi menyamai dengan makhluk. Mustahil. Ini orang panggil perkara yang tak logik dan tak terima pada akal dan tak tasawwur. Apa mustahil? Yakni ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Tu takrif bagi mustahil. Apa mustahil? Tulis takrif dia. Ai wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Ialah barang la yutasawwaru, yang tidak ditergambar, tidak ditersila, tiada ditermasuk pada akal kita, wujuduhu, adanya dan sabitnya, sabit bagi ma. Gapo sabit bagi ma tak terima akal? Yakni tak ada Allah. Tak ada Allah boleh jadi tak? Maka jawab kata tak boleh jadi. Kenapa? Kerana kita sudah musyahadah. Kita sudah tengok dah alam ni sudah jadi. Mana? Langit, bumi, bintang, bulan, matahari, bukit, bukan. Makna kita musyahadah dengan mata kepala. Maka apa kita musyahadah mata kepala, maka mustahilah pada Allah tu nak kata tak ada. Tak ada Allah, itu perkara yang tak terima pada akal kita. Berarti molek. Tak terima pada akal kita. Kenapa? Kerana benda ni sudah kita musyahadah. Itu. Kenapa boleh mustahil lawannya? Kerana setengah daripada alam ini kita sudah musyahadah. Yakni kita sudah pandang dan tengok dengan mata kepala. Sebab tu nak kata Allah tak ada. Nah, Allah Ta'ala tu baru. Allah Ta'ala saat ni tak kekal. Allah Ta'ala tu binasa. Itu orang panggil perkara mustahil. Kenapa? Yakni kita sudah musyahadah. Sudah tengok dengan mata kepala kita dah. Pergi lagi. Maka ini 22 akidah. Jadi 20 akidah. 20 akidah daripada wajib dan mustahilat. Daripada wajib. Mana wajib? Wajib 12. Wajib 12 cuba pilih. Ya tak apabila Tuhan bersifat dengan istighna, mana tu baik 22. Tengok. Perhati molek. Tu baik 22. Mana tu 22? Daripada perkara yang wajib. Perkara yang wajib bagi Allah. Dan 12 mustahil bagi Allah. Mana 12? Pilih. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan terkaya, maka lazimlah bagi Allah terikut selalu di Allah sifat-sifat yang tersebut. Yakni daripada sifat kamalat ialah pertama wujud, yang kedua kidam, yang tiganya baka, yang keempat mukhalafah, yang kelima lagi palak, yang kelima qiyamuhu Ta'ala binafsi, yang keenam wajib jangan apa sama, yang ke-7 wajib basar, yang ke-8 dikatakan wajib kalam, dan pula yang ke-9 kaunuhu sami'an, yang 10 kaunuhu basiran, dan pula yang ke-11 kaunuhu mutaqalliman. Makna kata situ 11. Maka 11 yang wajib bagi Allah apabila Allah Ta'ala bersifat dengan istighna. Maka tu baik pula 11 bagi apa? Bagi mustahil apa? Adam Allah dikata mustahil.
Hudus Allah dikata mustahil. Dan fana Allah dikata mustahil. Dan pula menyamui Allah dikata mustahil. Dan pula ada Allah berhajat pada satu zat dikata mustahil. Berbilang-bilang Allah dikata mustahil. Tuhan tak ada pendengar dikata mustahil. Tuhan tak ada pelihat dikata mustahil. Tuhan tak ada sifat berkata dikata mustahil. Tuhan tidak keadaan Allah mendengar. Keadaan Allah Ta'ala tidak benar apa? Tidak bercakap-cakap. Maka ketika ni jadi tubik 22. Nah, sebelah bagi yang wajib dan sebelah bagi yang apa? Yang mustahil. Jadi 22. Perhati molek. Deh. Mana mau cari tak temu tu 22 akidah. 22 akidah sebelah bagi yang wajib bagi Allah apabila istighna pasti di Allah kena ada. Apabila sebut atas istighna maka lazim bagi Allah kena kidam. Apabila sebut Allah Taala bersifat dengan kaya, di Allah Taala kena apa? Kena bapa. Dah ke? Maka lawan ni apa? Lawan ni mustahilnya apabila Allah Ta'ala bersifat dengan istighna, tak ada Allah ditolak. Kata Tuhan tak ada, itu mustahil. Tuhan tu baharu, dikata mustahil. Tuhan kan ni binasa, mustahil. Nah, bila lagi? Sebelah belah balik wajib, sebelah balik kata mustahil, jadi 20 orang. 22. 22. Dan melazim ia Allah pula. Lazim bagi Allah Ta'ala pula. Yakni seperti lazim bagi Allah Ta'ala bersifat istighna, maka lazim bagi Allah Ta'ala wujud, bagi Allah Ta'ala kidam. Tak boleh. Dan melazimi, lazim ia, dan pasti ia, dan terikut ia Allah pula. Yakni seperti Allah Ta'ala bersifat istighna, maka melazimi bagi Allah wujud dan kidam dah bakar. Tengok weh, jangan duk nerah. Sanusi buat kerja dah. Lagi Sanusi. Yang ya tong pu deng dem nam Sanusi. Zaidi buat kerja dah. Nak boleh masuk mengajar ni bukan dia seni weh. Apa mu dia masuk mengajar buat kerja tu dah. Babo you nak boleh masuk mengajar bukan dia seni. Mana kena kaluk hatu kaluk hani puak mu buat main-main. Nak boleh masuk mengajar ni bukan dia seni, mana sibuk hatu sibuk hani. Bi kita harga tik majlis ni. Boleh masuk sejen ni bukan dia harga. Nah, berarti molek dengar tak Zaidi? Dah, berarti molek Sanusi. Yang ini buat non gitu lah sih. Maiถูกต้องนะ มันไม่ถูกต้องไง dengar molek dah. Maka lazim ia Allah pula, yakni seperti apabila Allah Ta'ala bersifat dengan istighna, wajib bagi Allah, pasti bagi Allah wujud dan kidam dan baka saat ni. Tengok. Akan nafi wajib perbuat. Ni nafi, tolak kata wajib perbuat. Ni orang panggil perkara yang ditolak. Satu akidah kita kena tolak. Nafi dan tolak wajib perbuat suatu daripada segala mungkin. Makna perbuat mungkin ni kita kena tolak lah nak. Lik kata wajib. Allah Ta'ala buat mungkin ni wajib ke harum? Jawab kata harum. Mas belah balik kata wajib, itu dikatakan mustahil. Satu akidah kita nak pegang. Perbuat Allah Ta'ala akan segala mungkin. Ini satu akidah kita kena pegang, kita kena yakin, kita kena beriman. Kata harus bagi Allah, boleh buat mungkin. Nak buat mungkin pun tak apa, nak tinggal mungkin pun boleh. Tapi kata wajib, itu ditolak dan itu diingkar. Mana tak? Akan nafi wajib. Wajib ke apa? Perbuat, yakni perbuat oleh Allah. Dah. Sesuatu. Sesuatu daripada apa? Nyata. Sesuatu nak bayar. Daripada segala mungkin atau perbuat Allah. Nak buat pun tak apa, nak tinggal perbuat pun tak ada masalah. Ini perkara yang harus bagi Allah. Lagi tadi kita buat khulasa. Dan jika tiada nascaya lazim, jadi kalau Tuhan tu tak harus, makna Tuhan kena buat semata-mata mungkin. Supaya Mu'tazilah berkata Tuhan wajib kena buat solat dan aslah. Bermakna kata asal perkara tu perkara harus. Jadi berpaling perkara harus pergi kepada wajib. Supaya ni asal buat mungkin perkara yang harus. Tuhan nak buat pun boleh, Tuhan tak saya buat pun boleh. Lepas tu kalau wajib pasti dak Allah Ta'ala kena buat, bermakna tu benda yang harus paling pergi pada wajib. Ini mustahil. Tengok. Dan jika tiada, yakni pasti kena buat kita. Dan jika tiada, apa jika tiada? Yakni makna kata tiada buat. Nah. Dan jika tiada apa? Yakni wajib Allah Ta'ala kena buatkan segala ataupun sesuatu daripada segala mungkin ataupun meninggal mungkin ni. Nascaya lazim ketiadaan istighna. Tahu tak?
Dan jika tiada, tiada apa? Tiada haruh bagi Allah memperbuat sesuatu daripada mungkin ataupun meninggal daripada mungkin. Tahu tak? Dan jika tiada, yakni jika tiada haruh bagi Allah memperbuat sesuatu daripada mungkin ataupun meninggal, kalau Tuhan bukan haruh buat mungkin pun tak apa, tak buat mungkin pun tak apa. Makna di atas Allah Taala tu kena wajib. Apabila wajib tak Allah, nascaya lazim, nascaya pasti bagi Allah. Yang ni lazim bagi Allah ke? Ketiadaan istighna'nya Allah. Makna tika ni tu tak jadi istighna lah. Sebut kata Allah terkaya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Itu perkataan Al-Quran. Dan pula perkataan kata wa antumul fuqara, kamu semua perlu kepada Allah. Kamu saat itu perlu pada Allah, berhajat pada Allah. Allah Taala bersifat dengan istighna, bersifat dengan iftikar. Tuhan lepas daripada subah-subi. Tuhan lepas daripada segala alam. Tuhan lepas daripada segala mungkinat. Tuhan lepas pada segala makhluk, dan semua makhluk berhajat dan perlu pada Allah. Mana ayatnya? Ayat ta innallaha ghaniyun 'anil alamin. Mana perkataan musannif? La mustaghniyan an kulli ma siwa wa la mustaqiran ilaihi kullu ma ada illallah. Tuhan lepas daripada segala makhluk dan semua makhluk berperlu illallah, malaikat kepada Allah. Jadi kalau makna kata mafhum sini, kalau Tuhan tu tak lepas pasti kena buat mungkin. Bukan harus dak. Wajib Tuhan kena buat mungkin. Bermakna kata ketika ni Tuhan tak lepas. Makna Tuhan tak terkaya. Kaya hal lain, buat bumi langit tak berhajat. Tapi Tuhan kena buat mungkin. Apabila Tuhan kena buat mungkin, pasti lazim Tuhan kena buat mungkin. Bermakna ketika ni Tuhan tak bersifat dengan istighna. Istighna mana tak? Tuhan lepas. Tuhan terkaya. Terlucut semua daripada mungkin. Tak perlu pada mungkin. Tak berhajat pada mungkin dan makhluk. Pas ni kok mana Tuhan kena buat mungkin buat makhluk? Ni orang panggil jadi tak Tuhan tu apa? Tak bersifat dengan istighna. Sebab tak istighna, lepas semua. Lepas daripada mungkin, lepas pada makhluk, lepas daripada langit bumi. Tuhan kata dah alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan mengkakau seluruh alam ni. Lepas tu Tuhan mengkakau, Tuhan tu jaga, Tuhan milik kira semua alam. Pasal apa? Makna kok maknanya Tuhan nak berhajat pula perlu kena buat mungkin. Mungkin itulah berhajat pada Tuhan sebab ia kena jadi. Tuhan ni orang menjadi Khalik, Mudabbir, Malik. Pasal apa Tuhan tu kena pasti buat dia? Apabila Tuhan tu pasti kena buat dia, wajib kena buat mungkin. Bermakna ketika ni Tuhan tak bersifat dengan istighna. Sebut kata istighna, Tuhan kena lepas semua. Lepas daripada orang tu, lepas pada bumi, lepas pada langit, lepas pada matahari, lepas daripada tu. Lepas tu lepas daripada nak buat mungkin. Tuhan nak buat? Boleh. Tuhan nak tinggal pun boleh. Supaya buat kita. Nak bini sikit lagi. Boleh hadi bini, boleh hadi tak bini. Pahala bini, Tuhan kena buat kita bini. Makna kata semua kena bini, Tuhan kena buat. Apabila Tuhan kena buat, makna Tuhan tak kaya. Faham tak? Tu dia nasjaya lazim ketiada istighna'nya istighna Allah. Dia kata tiadaan istighna. Ketiadaan istighna daripada memperbuat suatu itu. Suatu mungkin. Itu suatu mungkin lah. Atau meninggal akan mungkin. Makna tak kaya lah tu hati kau ni. Maka ini satu akidah. Ini satu akidah. Mana ini satu akidah? Yakni haruh bagi Allah memperbuat suatu daripada mungkin ataupun meninggal daripada mungkin. Tak situ. Mana satu akidah? Tulis luar. Yakni akidah haruh bagi Allah, baginya Ta'ala memperbuatnya mungkin atau meninggal akan dia akan mungkin. Ni satu akidah, satu pegangan kita orang beriman. Satu perkara yang kita kena beriman, satu perkara yang kita kena yakin, satu perkara kita kena mempercayai. Iaitu satu akidah. Ni musannif nak tafsir lagi. Haruh, apa haruh? Yakni haruh bagi Allah memperbuatkan mungkin dan meninggalkannya kan mungkin. Tak situ? Taharuh. Yang ni haruh baginya Ta'ala memperbuatnya mungkin ataupun meninggalnya. Maka jumlah barang, yakni perhimpunan barang, terkandung barang gitu. Maka ni tafriq pada mana? Yakni tafriq apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan istighna. Lazim bagi Allah sifat-sifat kamalat
daripada wujud kidai baka, maka itu orang panggil tubik situ 22 akidah daripada perkara wajib bagi Allah bersifat dengan wujud kidai, maka mustahil di atas Allah, yakni Allah Taala apabila istighna ia taklah apa dia tolak ataupun mustahil di atas Allah apa, yakni tak ada Allah dan pula Allah Ta'ala tu baru, itu perkara yang mustahilat. Kita kena pegang apabila Tuhan bersifat istighna, di Tuhan tu bukan kata tak ada, Tuhan pasti kena ada. Di Tuhan saat ni tak ada baru. Itu perkara yang ditolak, perkara yang mustahil. Maka jumlah, yakni perhimpunan barang, gitu. Jumlah ini perhimpunan barang yang lazimkan dia akan yang tu. Dah. Maka jumlah barang yang lazimkan dia akan Allah oleh istighna itu, lazimkan dia akan Allah oleh istighna, oleh terkaya Allah itu 23 akidah, yakni 23 akidah. Tengok 23 akidah. Tu bit mana? Tengok. Kita cara istighna. Tadi kita cara iftiqah pula. Istighna tu lagu mana? Tengok molek buat ni. Patu gi ngapa nah? Mana bit 23. 23, patu capur pula kita kata lain lagi. Ni. Khulasah daripada istighna Allah. Tengok. Khulasah. Dah bersifat. Patu gi ngapa? Bersifat Allah. Bersifat Allah dengan istighna. Tulis lalu. Lagi kita nak baca pula dengan istighna. Dengan istighna'nya Ta'ala. Dengan terkayanya terkaya Allah Ta'ala. Tulis adik-adik baru dah. Terkaya Allah je Allah Ta'ala. Nah. Maka lazim. Maka lazim melazimi lazimi bagi Allah lah 23 tulis molek. Lepas tu pergi ngapa? 23 akidah. Tu baik kau nak 23 akidah. Nah. 23 akidah yang pertama kita kata cuba pilih. Nah. Dah. Daripada nasifat kamalat. Nah, yang wajib, yang wajibat bagi Allah. Dan perkara melazimi bagi Allah Ta'ala dah. Apabila bersifat dengan istighna. Tulis molek. Dengar tak budak-budak ni weh? Ya. Iaitu 12 sifat. Satu. Dah 12 sifat. Nah. Satu. Al-wujud. 2. Al-qidam. 3. Al-baqa. 4. Mukhalafatuhu. Untuk mat tulah ni tapi nak bagi kita ingat ni. Lil hawadisi. Hak tulah-tulah tapi nak bagi kita ingat. Nak bagi kita men lagi pula nak bagi kita saat itu tetap.
Iza takarrara takarrara. Nah, iza takarrara taqarrara. Wa iza taqarrara tahaqqaqa. Wa iza tahaqqaqa tayaqqana. Sebab apa duk ulai alik? Sebab nak wei kemah, nak wei kejak. Apabila kejak dia yakin. Apabila yakin, apabila tahaqquk nah. Iza takarrara taqarrara. Apabila kita ulang alik, ia jadi kejak. Apabila ia jadi kejak, ia jadi kemah. Apabila jadi kemah, ia jadi cerak. Apabila cerak, ia yakin. Iza takarrara taqarrara. Wa iza taqarrara tahaqqaqa. Wa iza tahaqqaqa tayaqqana. Tu kedah tu. Sebab tu duk ulai benda tu lah tu. Duk ulai alik supaya nak kita kejak. Apabila ia kejak, ia nak tangah tahakkuk, ia cerak, ia nyata. Apabila nak tahakkuk dan nyata, ia yakinlah dengan benda tu bagi Allah Ta'ala. Deh. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith bagi pula qiyamuhu ta'ala. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Tulis weh, jangan duk saya tangan kita kala kita. Ni nak wahdaniyah. Wahdaniyah. Nah, wahdaniyah. 7. Dah 7 ke apa dia? Nah, kita bakal 7. 7 ke apa dia? Sama'. Sama' ni masuk di dalam sifat istighna. Basar masuk di dalam sifat istighna. Kalam masuk di dalam sifat istighna. Nah. 10. Kaunuhu sami'an masuk dalam sifat istighna. Sebelah sini kalau kita kira mai. Nah. Patu kaunuhu mutakalliman. Di atas kau yang menyabitkan dah. Kita bila sini sebelah, capur sebelah lagi, ambil sebelah ni lo. Nak itu baik masalahnya. Nak kita nampak ni. Nah. Patu selagi daripada perkara mustahilat. Akidah nah. Setengah daripada sifat istighna wujud idam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Iaitu bait sini apa ialah 20 nah. 23 akidah. Kita ambil sini sebelah 22 patut capur lagi. Daripada akidah yang kita nak kena tolak. Yang kita kena tolak. Daripada mustahilat. Apabila Tuhan bersifat dengan istighna istighna maka tertolak dah 1. Itu bila dah. Boleh nampak 12. Apa dia? Al-Adam. 13. Al-Hudus. Boleh nampak ni tu. 14. Al-Fana. 15 dikatakan mumasalah. Yang ke-16. Nah, apa dia? Nah. Muhtajun ila zatin. At-ta'addudu bila. 14. Tuhan tuli. Tuhan kelu.
Dah masuk dulu. Tu bisu akhras. Nah bisu itu atau nah. 20 ning buta pun. Tu al-ama. Al-a'ma buta. Dan al-akhras tuli. Hak ni kelu bisu. Bisu tu 21 nah. Dua nah. Kaunuhu adamal basar. Tiada nah. Nampak dan tiada dengar. Lepas tu 23 nah. Kita taknya 23. Satu lagi masuk dalam ni satu akidah. Satu akidah yang wajib nah. Kita berpegang. Iaitu harus baginya Ta'ala Ta'ala memperbuat sesuatu nah daripada mungkin atau meninggalkannya kan mungkin. Tak kalah. Kita pergi sini lah. Tengok perhati sini gapo dia? Tengok sini. Allah Subhanahu Wa Taala katanya innallaha ghaniyun 'anil alamin. Tuhan saat ni tu terlepas daripada sifat-sifat dan terlepas daripada semua alam ni. Daripada bukit, daripada langit, daripada makhluk, daripada kita semua. Bersifat Allah Taala dengan istighna, dengan terkaya. Apa terkaya? Yakni Allah Taala lepas daripada subah-subi. Mana dalil? Dalilnya innallah dah. Innallaha ghaniyun. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Taala terlepas daripada semua alam, sama ada manusia, sama ada jin, sama ada malaikat, maka Allah Taala saat itu lepas belaka. Maka alam ini maksudnya nah, malaikat. Alam ini maksudnya al-jin. Alam ini maksudnya al-ins. Al-alam ini masuk apa dia? Nah, maksudnya apa? Maksudnya nah as-sama. Al-alami maksudnya al-ardi, bombing. Al-alami maksudnya al-jibal, bukit-bukit. Masuk belakang ni. Al-alami. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Taala lepas ia. Kaya ia Allah Taala ni dah daripada alamin, daripada alam, lepas daripada malaikat. Tuhan tak ada perlu malaikat sebab Allah Taala menjadi malaikat. Jibril Tuhan jadi, Mikail Tuhan jadi, lepas tu Tuhan beri tugas pada mereka. Dan pada jin, jin semua daripada Balyam Barkam, Tuhan lepas pada mereka kerana Tuhan yang menjadi syaitan pun daripada alam, semua duduk dalam kakak Allah, daripada langit dan bumi, daripada bukit, bukal, sungai semua, Allah Taala terlepas dan Allah Taala terkaya. Maka lazimi bagi Allah Ta'ala 23 akidah. Apabila sebut kata istighna, maka di Allah situ tu kita kena akidah kita tubik kepada akidah apabila Allah Ta'ala bersifat dengan istighna, maka kita kena berpegang di Allah tika ni ada 23 akidah, 23 pegang. Ia pecah daripada tu lah wujud kita bakar tu belaka. Tapi orang panggil termasuk dalam sifat istighna 20 tu berapa dan tu baik daripada istighna tu berapa, masuk dalam sifat iftiqat tu berapa pula. Hati cara lagu tu. Tapi nak kata sifat kamalat yang wajib tafsir satu persatu 20. Maka lawannya 20 jadi 40 di atas qaul masyhur. Di atas qaul yang muktamad dan rajah ialah 13 sifat. Lawannya 13 jadi 20 ni. Hak tu orang panggil sifat kamalat yang wajib bagi Allah sebelum bicarakan sifat istighna. Apabila sebut kata Tuhan istighna, maka lazim bagi kita kena pegang 23. Yang ni daripada 23 tu wujud kita bakar, tapi nak kata termasuk dalam sifat istighna. Gapo hati? Tengok. Daripada sifat kamalat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan perkara melazimi bagi Allah apabila bersifat dengan istighna-Nya Allah. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan istighna,
maka termasuk dalam sifat Tuhan tu orang panggil sifat istighna. Apabila Tuhan kaya, dia kena sifat dengan goni. Apabila Tuhan tu ghaniyun, kena bersifat dengan goni. Mana sifat istighna Allah? Yang pertama al-wujud. Maka al-wujud termasuk di dalam sifat istighna. Nah, faham tak? Kalau kita gini ni orang panggil sifat wujud. Nah. Nah termasuk termasuk ke? Termasuk di dalam dalam sifat istighna. Orang panggil lagu tu kecek mudah-mudahnya sebut kata wujud termasuk di dalam sifat istighna. Hak ni daripada perkara-perkara yang wajib yang kita kena tahu dan kita berimej dan kita kena beriktikad. Apabila teh istighna pasti kena ada di Allah di setengah daripada sifat istighna Allah ialah wujud. Yang kedua qidam, yang tiganya baqa, yang keempat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, yang kelima qiyamuhu ta'ala bi nafsi, yang keenam wahdaniyah, yang tujuh sama, yang ke-8 basat, yang ke-9 kalam, yang ke-10 kaunuhu sami'an, yang ke-11 kaunuhu basiran. Maka semua daripada sebelah ni sifat ni orang panggil termasuk di dalam sifat istighna, masuk dalam sifat istighna Allah yang wajib kita kena iktikad dan wajib kita kena sipu, kena tani, kena tani di dalam hati, wajib kita kena beriman. Dan pula ni setengah daripada akidah tapi wajib kita kena tolak. Hak ni kena tolak. Hak ni kita ikat sipu oleh hati. Hak ni dah kita tahu dah kita kena tolak. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan istighna, maka tertolak daripada Allah dan mustahil daripada Allah ialah tak ada Allah perkara mustahil. Kamu ni kalau Tuhan tak ada, Tuhan nak istighna ni sebab Tuhan tak ada, Tuhan mati, Tuhan tak hidup. Maka Tuhan nak kau panggil apabila Tuhan tu tak ada, makna kata Tuhan nak kaya, orang nak kaya kena orang ada, orang wujud, orang sabai. Kamu ni kalau Tuhan tu tak ada, Tuhan nak bersifat dengan kaya kau mana? Sebab tu al-adam ditolakkan, al-huduh ditolakkan, al-fana ditolak, mumasalah menyamai Allah dengan makhluk ditolakkan. Ada Tuhan supaya makhluk. Mana Tuhan tak ada beza dengan makhluk. Dan apabila tak beza makhluk, Tuhan tu makna berhajat. Apabila berhajat di atas Allah, dikatakan fa wa huwa muhalun alaihi ta'ala. Mustahil di atas Allah apabila Tuhan tu berhajat. Dan pula Allah Ta'ala berhajat pada zat. Ini mustahil. Ini bukan Allah. Sebab Allah bersifat istighna, maka ditolak di Allah berhajat pada satu tempat. Dan at-ta'addudu berbilik ditolak. As-sumu tuli Tuhan ditolak. Lagi pula al-a'ma buta Tuhan ditolak. Al-akhras bisu Allah. Kaunuhu adamas sam'i. Kaunuhu adadal basar. Maka sebelah sifat ni kita tahu. Lama dia kita tahu nak sipu oleh hati ke berimej tak. Kita nak tolak kata ini tak ada di Tuhan. Apabila Tuhan bersifat dengan istighna, hak ada di Tuhan, wujud, kida, baqa. Kamu dia apabila Tuhan sifat dengan istighna, maka tertolak di Tuhan, ialah al-adam, al-hudus, al-fana, al-mumasalah. Kamu dia satu akidah lagi, wajib kita kena berimej. Hak ni berimej ke? Yang wajib kita berpegang, taharruh baginya. Bagi Allah Ta'ala yang memperbuatkan sesuatu daripada mungkin, ataupun meninggalkan daripada mungkin. Nah, maka capur 11-11 22. Maka capur pula dengan Tuhan tu harus buatkan mungkin dan dengan mungkin itu satu akidah. Jadi 20 akidah termasuk di dalam masalah istighna. Apabila sifat istighna Allah wujud ida baqa. Maka termasuk istighna juga al-adam tu makna ditolakkan. Maksudnya istighna tapi ditolak. Ada pun disabik ialah al-wujud. Al-qidam, al-baqa. Masuk dalam sifat istighna tapi secara kita tolak akan ni al-adam, al-hudus, al-baqa, al-fana itu ditolak. Masuk dalam istighna tapi ditolak. Masuk dalam akidah. Kamu dikata sekat tu dulu dah. Kamu kata wallahu a'lam. Banyak dah tu. Kita baca ni pula sikit dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni lah dah. Dan segala pekerjaan yang baik dan jahatnya jahat yang perbuat kerjaan ni. Dan segala pekerjaan yang baik dan jahatnya jahat pekerjaan. Sekalian pekerjaan yang baik dan jahat ni. Segala pekerjaan baik dan jahat ni daripada Allah, yakni adalah ia takdirnya sadiratun ataupun timur ia dan keluarlah ia pekerjaan baik dan jahat. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah.
Tak kira pekerjaan itu baik ataupun pekerjaan itu jahat. Semua itu timbul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu dari Allah. Dan ialah ia Allah tu. Dan ialah ia Allah. Tak situ. Yang menjadikan yang elok pun Allah Taala jadi. Dan yang keji tak molek. Tak molek semua tu daripada sakit. Daripada kita kata jadi penyakit mata buta, jadi penyakit barah tu benda keji lah kau. Siapa yang nak barah? Jadi bertapung muka putih-putih dia nak tak ada nak. Tapi hakikat semua penyakit hak tak molek, hak keji ke tak keji, semua tu daripada Allah. Sebab dia kata yang elok. Gapo yang elok tu jadi demo ni janguk. Yang elok tu hewi demo ni umur besar, tu hewi demo ni kaya, tu hewi demo ni kubung banyak, tu hewi demo sedekah besar. Tu benda yang molek. Lepas tu yang keji, mana tu hewi demo jadi nyakit barah, kadang nyakit juzai, cabut ruah wase, kadang-kadang jadi nyakit tepok, kadang-kadang jadi nyakit peka. Semua tu yang keji. Siapa yang buat? Itu Allah. Tapi kita akidah saja. Tapi kita tengok orang tu tepok, orang tu peka, tu jadi ni tak leh kecek lah tu. Orang panggil buruk adat, tak comel adat kita dengan Allah. Tapi hakikat semua tu dari Allah. Tapi kita nak pergi bangsa pada Allah dengan motan-motan gitu tak leh. Tengok demo tepok tu buat demo ni dah. Tu buat sungguh dia. Tapi tepok tu juga. Tapi kita pergi bangsa dengan tak leh. Tu. Lepas tu kita kata, nak boleh tepok. Boleh ada ayah dia ngamuk dia tu. Ketika beranak dia tu tak jaga. Nah, supaya budak semalam. Hak sore ni adik, wacai tu. Hak sore lagi, wacai ke apa? Wacai tip. Budak dua beradik. Anak dua orang, anak pun baru 2 orang. Lepas wacai tu sore, lepas tu wacai tip sore. Lepas nak buat gana, bomo janji nak belahnya dah. Nak pergi hospital tu minggu depan ni nak pergi mo'ah. Lepas tu lagu mana? Lepas tu tanya dia kata, Fok demo tika ngandung dulu tu demo jaga dak ke demo patai ke dak haning kena patai fok ni kita dikit lagi dia boleh anak ketika anak Allah Taala tak tiup roh tak apa lagi ketika Allah Taala tiup roh kita kena beringat kalau kita pergi ikat pamuk teh ataupun kita pergi nak berapa pak sompan lah kita ambil limba ke masalah nak capur nak benih lima kita pergi ikat kating dia orang panggil cara apa cara sangu apa itu ni dah lepas tu ikat sabuk apa itu ni. Dah ketika tu bini kita ngandung lagi pula perut besar, lagi pula orang panggil malaikat tiup roh dah. Kita pergi ikat kita tak ada pecah. Maka lama-lama buat jadi keting lah sabuk saat ni kita ikat dengan tali. Lama-lama anak kita sikit lagi jadi cekik sini tapi tak ada tangis sebelah. Ni sebab tu ketika kita perut besar, orang tino kita perut besar. Kamadi kita kena jaga apabila ketika ketika Allah Taala suruh malaikat tiup roh, ketika ni kita nak buat godem menate ikut tak ni. Kadang-kadang kita pergi kerak ekor lembu. Dah. Pergi takil lembu patah kaki sebelah. Sikit-sikit anak kita pun jadi kaki jadi peka sebelah ataupun tak ada sebelah. Sebab apa? Kita tak patah. Sebab tu kita kena patah ketika mengandung. Anak tu. Kena jaga pun ni kita jatuh sikit dia bening. Apabila bening tu yang nak ada anak. Apabila ada anak, kita kena patah ketika mengandung. Tu nak buat benda pelik-pelik tak boleh. Ketika Allah Ta'ala siuk roh masuk dalam perut anak kita dah. Ada perut anak isteri. Lepas tu budak tu gongwek dia bergerak. Lepas tu kena patah. Nak ikat gapo kena beringat. Nak godel gapo kena beringat. Kalau kita godel ke anak kucing siapa mampu. Anak kita lagu anak. Kalau kita katak kucing tu. Ketika anak kita duduk mengandung tu dah. Kalau kucing tu kaki jadi patah sebelah. Anak kita tu baik sikit nak jadi kapi sebelah. Kena beringat. Kena patah dah. Kena patah. Ni benda kena patah. Tu dia. Sebab tu benda keji. Dan tiada bagi yang lainnya sesuatu barang mana kejadian. Dan tiada bagi yang lainnya yang lain pada Allah. Sesuatu barang yang mana kejadian. Tetapi kerana beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada bagi yang lain daripada Allah sesuatu barang mana kejadian. Tetapi kerana kena beradab. Semua suatu saat ni tu daripada Allah baik dan jahat, elok dan keji. Tapi cara kita beradab pada Allah kita nak pergi kecek tak leh. Nak kecek kedai kopi tu, babi tu jadi tak leh. Hanying tu jadi nak kecek sehetah pala dia tak leh. Tapi kalau kita mengajar supaya nak orang tu tahu, kata babi ni tu jadi weh. Hanying tu jadi weh. Patut orang kaki kapi tu jadi orang kaki tepok tu. Jadi kita royak dalam majlis ta'lim. Jalan mengajar ni ini haru. Tapi kita nak buat kecek berseher di kedai kopi tah pala gai. Kata tu jadi babi tak leh. Itu salah adab, tak beradab dengan Allah Taala dah. Dan ialah yang menjadi yang elok dan yang keji habis kat tu kerana beradab dengan Allah.
dibahasakan kejahatan, kita bahasa, kita kira. Kita mana dibangsakan, apa dibahasakan? Yakni kita kira, kita hitung kejahatan. Kita kira kejahatan kepada siapa? Kita kira kejahatan pada Allah. Ada kepada nafsu, yakni pada diri kita. Misalnya kita sakit, jadi butir bih. Butir deh. Bola ni kan duk timur orang panggil duk mahik lah ni, orang panggil nyakit gawa isu isai, nyakit orang baik. Orang tua dulu panggil nyakit orang baik sebab dia baik. Tak boleh nak kata huduh-huduh nah. Kata huduh-huduh beragam. Sebab tu rano jadi bertih gini. Nah, nanti kalau kita pergi kecek karut dengan nyakit bertih ni, golek ke nak beragam. Sebab dia orang baik. Orang baik tak boleh kecek ke tak baik dengan dia. Alhamdulillah duduklah, nak duduk pun tak ada apa lah. Alhamdulillah aku terima lah. Ya sebab orang baik nak kecek molek dengan dia. Orang panggil nyakit orang baik ataupun nyakit awal ataupun nyakit panah. Orang panggil salah satu. Dia panggil nyakit orang baik, nyakit panah ataupun nyakit awal. Awal lagi yang mari. Kemudian orang jadi bertih, orang panggil habis kat muka ni. Bertih jadi ai bui kat muka. Lepas tu kena jaga so ya hujan jangan kena. Dia kena hujan parut nak jadi gelang. Supaya orang nyakit awal kan muka jadi berutu-utu hati lah dah. Lepas tu kita tahu ni nyakit ni Tuhan jadi ni. Nyakit muka kawai punah Tuhan jadi. Tak boleh kita nak kecek, kita nak bahasa ni tak ada arah lah. Aku tak patutnya. Makan ikut dia kambing, tak kambing. Makan tu, makan ni. Dengan hujan pun tak patut aku lah. Nyakit ni bak jadi muka aku punah. Tapi kita niat lah hati hakikat tu Tuhan nyawaknya. Tapi kita nak pergi bersehat kecek tak boleh lah lagu tu. Tak juru dengan Allah Ta'ala. Tu. Dan syaitan. Kerana keduanya nafsu dan syaitan saat ni. Keduanya nafsu dan syaitan apa dia? Menyuruh, yakni duk mengajak. Tu syaitan dan nafsu ni duk mengajak, duk menyuruh kita ni kepada apa? Menyuruh berbuat kejahatan. Syaitan dan nafsu ni lah duk ajak kita, menyuruh kita buat kejahatan weh. Tetapi sungguh kata syaitan dan nafsu duk ajak kita memperbuatkan perbuatan kejahatan. Dah. Siapa dia ajak muat lah jahat ni, mula minum arak lah, berzina dah. Dah. Tu siapa dia ajak? Tuhan ke? Malaikat ke? Dah. Malaikat tak ajak kita kau tu. Allah Taala tak suka sekali-kali buat maksiat. Tapi kerana apa Allah Taala cedek dengan kau fak turut nafsu ni. Nafsu, syaitan, dia duk ajak kita, suruh kita, duk heret kita kepada perbuatan jahat, kepada memperbuat kejahatan. Tapi sungguh kata syaitan, nafsu dah ajak pada perbuatan yang jahat. Tetapi, tu sebagai istidrak. Kata menyuruh sungguh syaitan dan nafsu kepada kita, kepada buat kejahatan. Syaitan nafsu dah ajak sungguh, menyuruh sungguh, memperbuat kejahatan. Tetapi, pekerjaan yang baik itu. Syaitan dah ajak buat baik, syaitan tak ajak, nafsu tak ajak nak buat baik. Malaikatnya, malaikat dan akal. Ni ada serut lek ni. Buat baik maya weh. Ngaji weh. Buat benda molek weh. Jangan duk deraka duk ibu apa. Duk ajak lek molek. Hak ning ilham, ning mereka mulhim. Ada juga syaitan kadang-kadang ya tak apa tak maya lagi, maya tagih. Dia ajak ke kau molek, tapi dia ajak nak tipu, tapi malaikat mulhim dia tak ada ajak dia jahat. Ajak lek molek mak. Maya waktu baca Quran tik, ingat orang tua tik, ingat ke Allah Taala, tu malaikat mulhim. Tetapi pekerjaan yang baik itu dengan redha Allah. Dengan redha Tuhan, dengan suka Allah, dengan persetujuan Allah. Dan yang jahatnya jahat pekerjaan tiada dengan redanya redha Allah. Perbuatan jahat tu Tuhan tak redha. Hak Tuhan redha yakni perbuatan yang baik saja. Tapi semua baik dan jahat dari Allah. Tapi nak kata perbuatan jahat, malaikat kan siapa dia suruh? Duk suruh kita, duk ajak kita cerita, ialah syaitan dan nafsu. Tapi perbuatan jahat kita kerja Tuhan redha tak? Jawab Tuhan tak redha. Tapi perbuatan baik Allah Ta'ala redha. Dan lagi ada bagi hamba itu satu juzuk daripada iradat pada segala perbuatan yang ikhtiyariyah. Ni kita ngaji dah ni. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni satu kawan tengok. Dan lagi ada bagi hamba itu satu juzuk, yakni satu bahagian, satu suku. Satu suku, satu bahagian. Makna kata satu juzuk ni daripada iradat, setengah daripada iradat Allah, setengah daripada kehendak Allah, senilai Allah pada segala perbuatannya, perbuatan hamba.
Pada segala perbuatannya, perbuatan hamba. Perbuatan hamba mana? Yang ikhtiyariyah. Yang bahasa ikhtiyariyah. Yang bahasa pilihan. Ini usaha hamba ada masuk. Dan pula kehendak hamba ada masuk. Pilihan hamba, usaha hamba ada masuk. Pada perbuatan. Tapi daripada kehendak Allah. Ni kita ngaji dah dalam akidah ni perbuatan ikhtiyari bagi hamba. Tubik kepada 3 perkataan. Kan? Hak kita ngaji lepas dah. Gampang dia? Af'alul ibad al-ikhtiyariyah. Yani perbuatan bagi hamba-hamba. Af'alul abdi al-ikhtiyariyah. Perbuatan bagi hamba. Yang bahasa ikhtiyariyah. Fafiha salah satu mazahibah. Tubik situ 3 mazhab. Mazhab ahli sunnah wal jamaah. Yakni hamba usaha nak menyaku. Hamba usaha nak kerak pangkayu. Hamba usaha nak menebah. Hamba usaha nak diet. Tapi semua perbuatan usaha hamba nebah dan pula nak diet. Lagi pula buat umur. Kesel tu daripada ana. Kesel daripada mana. Semua kesel boleh tebah. Siapa patah di pangkayu di tepi ya tu. Jadi rapat dan anak. Siapa dia mengkesal, siapa dia menjaksakan, memberi kesal. Ialah Allah. Usaha tu maksudnya hamba. Iradat yang menjadi itu Allah. Yang mengkesal itu Allah. Itu satu mazhab yang pertama. Kau yang pertama. Dan kau yang kedua daripada Jabariyah. Hamba tak ada boleh buat apa. Hamba supaya satu kapal duduk tengah udara. Ikut angin nak agak. Ikut angin nak hanyut. Pupuk ada hulu-hulu. Pupuk ada hilir-hilir. Kalau jatuh-jatuh. Tu orang panggil af'alul ibad. Ataupun af'alul amdi ikhtiyariyah. Perkataan yang kedua daripada mazhab Jabariyah. Mazhab yang 3 Mu'tazilah. Mu'tazilah kata semua tu hamba. Hamba belaka. Jabariyah. Semua Tuhan belaka. Dan pula Mu'tazilah, kita belaka. Kita menyaku, kita menembah, kita menebai, kita nak nyu, kita nak dia. Tapi mujurnya Allah Ta'ala jadi rain pada kita. Boleh kita menyaku, boleh kita menebai. Situ je tak ada jadi kufur. Tengok lepas tu. Satu juzuk daripada iradat pada segala perbuatan hamba yang ikhtiyariyah. Maka kerana itulah diberi pahala bagi perbuatan yang baik. Kerana ni? Kerana perbuatan ikhtiyariyah, ya Allah Ta'ala pilih. Hamba nak semaya pun boleh. Hamba tak semaya pun boleh. Hamba tak tak mahu semaya, tak boleh pahala. Hamba tak nak angkat arak. Hamba pilih dah. Arak tu larang, arak tu tak reda, tu tak kena. Ya kacau pilih, gua nak minum arak. Pilih hamba, usaha hamba, kanak hamba tu. Maka apabila hamba pergi kanak pilih, belah lek arak, berdosa hamba. Kalau hamba pilih, bila kata, tinggalkan arak, tinggal berzina. Boleh pahala tu. Sabar daripada tak zina, tak minum arak. Demo hajat minum, dia tak minum. Boleh pahala ketika dia sebab dia pilih lek molek, tak pilih lek tak molek. Seperti itu, pahala tak pahala di usaha hamba, dipilih hamba. Kalau hamba pilih lek semaya, boleh pahala. Hamba pilih lek tak minum arak, boleh pahala. Demo hajat akak zina, kita tak sih, kita belakang demo belalah kawin punuh, lain tak apa. Tapi buku tina kawin minta maaf sungguh lah. Apa dia tinggal buku zina, maka dia boleh pahala. Sebab dia boleh pilih. Hamba boleh pilih. Dan dibalas dengan siksa pada perbuatan yang jahat. Naskah tu kamar dia kata. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sikit dah. وروينا في كتاب ابن السني عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما. Setengah daripada hadis yang mencerita oleh kami dalam kitab Ibn Sunni anil bara' hal kaunihi hal kadana Ibn Sunni. Kila menaka meminah ia Ibn Sunni anil bara' ibn Azib daripada Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma. Sahabat ni Bara' pun sahabat, Azib pak dia pun sahabat. Anak ngapak sahabat kedua-dua. Sebab latak mai belakang radhiyallahu anhuma. Apa isyarat radhiyallahu anhuma? Yakni isyarat pak dengan anak tu daripada as-sahabi. Wa itu. Karena apa dia latak dua orang ni radhiyallahu anhuma. Doa tu radhiyallahu anhuma wa ridami anhuma. Ini isyarat anak dengan pak Bara' anak. Azib tu pak bagi Bara'. Maka anak dan pak minas sahabi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal berkata ia Bara'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, innal muslimaini, sesungguh bahawasa dua orang Islam. Innal muslimai, hanya sungguhnya dua orang Islam ni. Dua orang Islam itu
izal taqaya, apabila bertemu kedua-duanya, kedua al-musliman. Apabila dua orang Islam yang pergi bertemu, yang pergi berjumpa apa kita lah duk pondok pok duk lek belakang pergi jumpa dengan pondok lek depan hakim pergi jumpa dengan apa ya, dengan tok wak lek depan. Orang Islam dua orang pergi bertemu, pergi berjumpa. Apabila berjumpa, fatasafaha, maka berjabat salam keduanya, kedua al-musliman. Pergi jabat salam. Apabila bertemu jabat salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, salam. Pah jabat salam. Deh. Apabila bersalah, wa takasyara, dan pula senyumlah kedua-dua. Bukan kau dah jabat salah. Tak uak dengan hakim, dia jabat salah. Ataupun furqan, dia jabat salah dengan amin apa? Amin bahu. Cepat, Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam, jabat salah. Amin pun senyum, kini, gigi pun tak ada belah. Salah. Dah senyum, amin pun senyum. Bukan pun senyum. Apabila senyum, bertemu dua orang ni, jabat salah, lepas tu senyum. Senyum dan jabat salah bersenyum-senyum kedua. Lagi pula jabat salah biwuddin, dengan sifat kasih sayang. Jabat salah senyum masa kasih weh. Allah kasih sungguh weh. Saya sungguhlah kita berdua ni jumpa sungguh tu kampung lain-lain dah, tempat lain-lain, tapi bahasa kasih saya dan kemesraan. Wa nasihatin, dan pakat nasihat gi marilah kecek benar-benar baik. Hakim nasihat kepada amin nasihat pada hakim dah. Ataupun kita katanya mang narak kecek ngamai bumai kacak dok sorak gi mari kita tu. Buku nak mik dia tanpa ni. Nasihat gi mari gua nak tungtung ni. Nasihat gi mari gapo nasihat? Pihak nasihat. Yakni kecek kana nak wi baik saudara kita. Iradatul khair. Kita kecek satu perkataan, kita mengajak sang kita tak semaya nak wis semaya. Sang kita tak ngaji nak wis ngaji. Sang kita malah ngaji, kita nasihat dia. Kan nak ki baik, nak wis jadi rajin ngaji. Lepas tu tanasarat khatayahuma, nescaya gugulah oleh dosa-dosa dan kesilapan dan kesalahan bagi keduanya, bagi al-muslimain ini. Maka tergugur weh. Dosa bagi dua orang ni tergugur. Bainahuma, di antara kedua, di antara al-muslimain. Gugur dosa kedua-dua ni. Deh. Wa fi riwayatin takdirna. Ay wa fi riwayatin ukhra takdirna. Wa fi riwayatin, saat ni satu riwayat yang diriwayatkan dalam kitab Ibn Sini daripada Bara Ibnu Azib. Dan pula musannaf kita ada riwayat cerita daripada riwayat yang satu lagi. Kata ana. Izal taqal musliman. Yo lagu tu. Yo fi'il dulu. Hazak ni yo jumlah isim dulu. Innal muslimaini izal taqaya. Hak saat ni yang mendatangkan satu hadis saat ni daripada Bara Ibnu Azib yang mendatangkan hadis mula-mula dengan jumlah ismiyah, tapi hadis yang kedua ni mendatang dengan jumlah fi'liyah. Tengok. Izal taqal muslimani, apabila bertemu dan berjumpa oleh dua orang Islam. Dua orang Islam tu bertemu dan berjumpa weh. Fatasafaha alif tasniyah tu. Fatasafaha alif tasniyah. Maka berjabat salamlah kedua-duanya al-muslimani. Apa kat jabat salam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jabat salam Zaidi. Zaidi ngap yang tak awak mai jumpa depan ni. Dia tahu Assalamualaikum wak. Waalaikumsalam, jabat salam. Zaidi pun kenyang suka. Dah. Lepas tu jabat salam wa hamida Allah Taala, dan memujilah kedua-duanya al-musliman akan Allah. Alhamdulillah kita dua ni boleh bertemu, bukan dia mudah ni. Allah, kita nak bertemu dengan dia lama dah. Tapi cakap boleh bertemu jabat salam peluk Allah bahasa bersera. Alhamdulillah. Pakat puji tu pakat tahmid pada Allah. Lepas tu wastaghfara, dan minta keampunanlah kedua-duanya al-muslimah. Pakat minta ampun. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Pakat minta ampun pada Allah ataupun astaghfirullahal azim. Deh. Berjumpa, bertemu, menjabat salam, lepas tu menguji pada Allah, minta ampun. Ghafarallahu azza wa jalla lahuma, nescaya mengampung oleh Allah Ta'ala azza wa jalla lahuma, bagi keduanya, bagi al-muslimain. Dah. Sebab tu kita jumpa Nabi Tuhan pun dosa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab salam, senyum muka. Apabila senyum muka, minta ampun. Tuhan ampun dosa kita. Kata dulu hadis dulu, tanah sarat khatayahuma. Tergugurlah, terhampulah oleh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Bukan saja orang Islam jumpa senyum muka. Salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jawab salam. Lepas dah tu, mengucap Alhamdulillah. Ataupun senyum ni di antara kedua. Jawab salam pun itu ni. Lepas pada tu, tergugur dosa-dosa kita. Sebab itulah pagi hari kita jumpa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum muka. Ini satu sedekah dah. Sedekah. Sedekah ni bukan nanti make duit we kedai mos mata, we sejik mata. Kita senyum dengan keadaan sama-sama Islam. Ni nama kata sedekah dah. Dah. Sekadar tu dulu kamar dikata wallahu a'lam dah. Sekadar tu dulu. Malam hari pula kita baca dah. Alhamdulillah. Tulis ni dah, tulis. Kita baca esok. Dan apabila Tuhan bersifat dengan istighna, maka wujud bagi Allah ialah bersifat istighna wujud. Maka setengah daripada wujud sifat istighna, sifat terkaya. Akidah baka setengah daripada sifat istighna. Dah. Pada tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi mukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi atina bit tawakkul. Allahumma inna na'udzubika min fa'wa amin wal fawad. Rabbana atina fid dunya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Malaysia dah tua semua, kita agak tua batu budak-budak semua. Sipir depan ni Malaysia dah. Tak pelita mesti dua. Malaysia ni kita nak buat makan Malaysia. Lepas tu nak buat cara cara kelo sikit Malaysia. Lepas tu minta pok itu sipir pelita, sipir gapo, cari pak bakar, boleh pak cuk. Pak bakar buat semua lah, apa semua. Cari jaring, lepas tu batu. Malaysia tu nak panggil pok api hati. Kerana baru ni pok yo pok ada tu buat suruh pok kita ni. Nak panggil pok yo buat suka-suka kali pok itu lepas tu minta cak lah. Malaysia ni kita mayah jak. Lepas pada mayah jak, kita buat tebah sikit banyak. Lepas tu lepas insya tu kita baca kul huluah lah dah. Kalau tak ujian lah, kalau tak ujian. Minta tak sawi ujian lah Malaysia insyaAllah. Amin. Amin. Pada tu dulu minta sipir. Isyak dah isyak. Isyak nak buat makan malam minggu depan ni. Ada lain pula minggu depan.